Pasang surut ialah naik dan turunnya paras air laut akibat kesan putaran bumi dan tarikan graviti bulan. Pasang surut ini berlaku di kawasan pantai dan muara sungai. Waktu air pasang, air laut tenang dan kadang-kala mengalir ke hulu sungai sehingga 10 km. Waktu air surut, pinggir air jauh ke tengah laut. Sebenarnya air pasang surut menjadi akibat graviti bulan, matahari dan putaran bumi. Kombinasi ketiga-tiga faktor ini menyebabkan laut mengalami pasang dan surut setiap hari. Mana-mana bahagian bumi yang berhadapan dengan bulan akan mengalami air pasang. Ini menyebabkan graviti yang menarik air laut ke atas. Graviti matahari turut mempengaruhi air pasang. Tetapi disebabkan jarak bumi dan matahari lebih jauh, kesannya lebih kecil. Walau bagaimanapun, jika kedudukan bulan dan matahari selari, iaitu ketika bulan penuh dan anak bulan, air pasang akan lebih tinggi. Fenomena akan berlaku setiap 2 minggu. Ini dikenali sebagai spring tide. Berkaitan matahari. Matahari tidak memiliki dampak yang nyata di perairan bumi walaupun memiliki daya gravitasi yang lebih besar. Kerana berada pada jarak yang lebih besar dari bumi sehubungan dengan bulan. Pengaruh matahari dapat dihargai ketika matahari sejajar dengan bulan dan bumi. Meningkatkan arus tinggi juga disebut gelombang perigi. Pada kesempatan-kesempatan ini, fasa bulan baru atau penuh dan dapat dilihat dengan baik dengan kemunculan supermoon. Berikut adalah potongan ayat Al-Quran atau hadis tentang laut. Dari surah Al-Fatih ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yastawil bahrani hadza 'azbun furatun sa'iyun sharabuhu wa hadza milhun ujaj. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Dan maksudnya, dan tidaklah sama keadaan dua laut sekalipun satu jenisnya, yang satu tawar lagi memuaskan dahaga serta sesuai diminum, sementara yang satu lagi masin lagi pahit. Dan kedua-duanya itu berfaedah kepada kamu. Dari tiap-tiap satunya kamu dapat makan daging yang lembut hidup-hidup, dan dapat pula kamu mengeluarkan benda-benda perhiasan untuk kamu memakainya. Selain itu, engkau melihat pula kapal-kapal membelah air berlayar padanya. Diadakan semuanya itu supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurnia Allah dan supaya kamu bersyukur. Seterusnya, saya akan menerang kepada anda semua ialah jenis air pasang. Seperti yang kita tahu, air pasang ada dua, iaitu air pasang inconsequential dan yang kedua ialah air pasang perigi inconsequential. Apa yang dimaksudkan dengan air pasang inconsequential ni? Air pasang ini berlaku apabila bintang-bintang sejajar pada tarikh yang hampir dengan equinox musim bunga atau musim luruh. Ia berlaku ketika matahari benar-benar berada di satah khatulistiwa bumi, dan dalam kes ini, air pasang akan cukup kuat. Dan yang kedua ialah air pasang perigi inconsequential. Air pasang ini pula berlaku apabila bulan berada dalam fasa perigi. Apa yang kita maksudkan dengan fasa perigi ini ialah fasa perigi ini ialah di mana bulan akan berada pada kedudukan paling hampir dengan bumi, dan dia dipanggil sebagai fenomena supermoon. Pandangan sains tentang pasang surut air laut. Yang pertama ialah bulan dan matahari melakukan tindakan graviti di bumi yang menjadikan jisim air ini bergerak secara kitaran. Ini berlaku apabila daya tarikan graviti bertindak bersama dengan inersia yang dihasilkan oleh gerakan putaran bumi dan air pasang lebih ketara. Oleh disebabkan kedekatan bulan dengan planet kita, tindakan yang dihasilkannya pada jisim air lebih besar daripada matahari. Yang kedua ialah bumi mengelilingi paksinya setiap 24 jam. Sekiranya kita meletakkan diri kita dari luar, kita dapat melihat bagaimana planet dan bulan kita sejajar sekali sehari. Ini menunjukkan bahawa terdapat satu putaran pasang surut setiap 24 jam.
Walau bagaimanapun, mereka dihasilkan dalam kitaran kira-kira 12 jam sahaja. Yang ketiga ialah air laut akan pasang apabila bulan berada di zon menegak lautan. Ini kerana bumi dan bulan membentuk sistem yang berputar di sekitar pusat putaran. Apabila ini berlaku, di seberang bumi pergerakan putaran berlaku yang menyebabkan daya sentrifugal. Kekuatan ini mampu membuatkan perairan naik menyebabkan apa yang kita sebut ia sebagai air pasang. Sebaliknya, wajah planet yang bertentangan dengan bulan yang tidak dipengaruhi oleh tarikan graviti akan mengalami pasang surut. Permasalahan berkaitan kejadian pasang surut air laut. Antara kawasan terjejas Kampung Kepala Jalan di daerah Kuala Muda, kawasan Kuala Kedah di daerah Kota Star, kawasan Kuala Sungai Yan di daerah Yan serta Kuala Jerlun dan Kuala Sanglang di daerah Kubang Pasu. Hasil pemantauan mendapati banjir kilat yang berlaku pada paras purata 0.5 meter dan terdapat beberapa premis serta kenderaan awam dimasuki air. Video tersebut merupakan sedutan daripada Buletin TV3 yang memaparkan kejadian banjir kilat yang telah berlaku akibat daripada kejadian air pasang besar. Banjir sudah biasa berlaku di Malaysia dan salah satu puncanya ialah air pasang besar. Banjir kilat boleh menyebabkan berlaku kemusnahan harta benda selain terputus bekalan elektrik. Ada juga yang boleh menyebabkan terputus bekalan makanan dan sebagainya. Kejadian banjir kilat ini sebenarnya memerlukan kerjasama daripada pelbagai badan uniform serta orang awam kerana menghadapi banjir bukanlah senang. Banyak nyawa yang perlu diselamatkan terutama warga emas yang telah uzur, binatang peliharahan dan sebagainya. Kesan banjir juga amat dahsyat apabila banyak kemusnahan harta benda yang berlaku. Ada yang sampai musnah 100% harta benda mereka. Lebih menyayat hati, kejadian banjir ini juga boleh menyebabkan kematian kerana lemas, keracunan makanan dan sebagainya. Binatang dan tumbuhan juga boleh terkesan akibat kejadian banjir kilat. Berdasarkan artikel yang dikeluarkan oleh BH Online yang bertajuk Haiwan Ternakan Mati Masa Banjir Alami Kerugian, sememangnya jelas menunjukkan yang banjir akan memberi kesan kepada bangsa dan juga haiwan ternakan. Air pasang besar juga memberi kesan kepada para nelayan untuk mencari rezeki di laut. Hal ini kerana keadaan air laut yang bergelora menghalang mereka ke laut kerana air pasang besar boleh membahayakan diri mereka untuk menangkap ikan ataupun memancing, terutama sekali kepada nelayan kecil. Sememangnya ia memberikan kesan yang sangat besar kerana rata-rata antara mereka mencari rezeki di laut dan apabila berlaku kejadian air pasang, sudah tentu mereka tidak boleh turun ke laut. Pendapatan mereka akan terjejas dan lebih menyedihkan mereka tidak dapat menyara keluarga mereka. Amaran hujan lebat dan ribut petir telah dikeluarkan dari semalam dan seperti yang dijangkakan, hujan dari pagi masih berterusan sehingga pada ketika ini dan biarpun tidak lebat, beberapa kawasan dilaporkan dilanda banjir kilat. Ini sudah tentunya menyuntik rasa resah bimbang dalam kalangan warga Lembah Kelang terutamanya. Apabila hujan sahaja, apa yang terlintas di fikiran pasti akan ada banjir. Sebalik permasalahan daripada kejadian pasang surut air laut, pasti akan terdapat penyelesaian yang boleh dilakukan bagi mengelakkan berlakunya kejadian banjir kilat. Yang pertama adalah memperbaiki sistem saliran. Sistem saliran yang baik merupakan salah satu perkara yang boleh menghalang berlakunya banjir. Pada era globalisasi yang maju ini, Malaysia telah menjadi salah satu negara berkembang pesat dan mendapat bersaing dengan negara-negara luar yang lain. Akan tetapi, sistem saliran yang ada di negara ini tidaklah seperti apa yang kita dapat bayangkan. Seperti yang kita dapat lihat, longkang di Malaysia sering tersumbat dengan sampah sarap yang dibuang merata-rata dan dipenuhi dengan daun-daun kering. So, bila kita tengok, kita punya kru kita datang tengok, kita dapati memang terdapat longkang-longkang yang tersumbat dan kita setelah kajian kita buat, kita dapati perlu kita masukkan high pressure jeter kita punya tenaga untuk kita selesaikan longkang-longkang yang tersumbat ni lah. Di samping itu, kita juga boleh mempraktikkan amalan membuang sampah ke dalam tong sampah kepada masyarakat supaya amalan membuang sampah merata-rata dapat dilupakan dan longkang tidak akan dipenuhi dengan sampah sarap. Justru, dapat menghalang berlakunya banjir yang memudaratkan orang ramai. Akhir sekali, usaha yang dapat mengelakkan banjir kilat ialah pembuatan tasik buatan manusia, contohnya tasik kenyir dan tasik titi wangsa. Tasik buatan manusia mempunyai banyak kepentingan yang dapat kita perolehi. Dalam hal ini, tasik buatan manusia berfungsi untuk menakung air daripada mengalir ke tempat-tempat seperti kawasan perumahan dan kawasan-kawasan yang mudah dinaiki air. Selain daripada banjir kilat, pekerjaan seperti nelayan juga terjejas akibat kejadian air pasang.
Sekiranya air pasang berlaku, nelayan tidak boleh turun ke laut kerana risikonya amatlah besar. Bila berlakunya air pasang, nelayan boleh mencari pendapatan lain di darat. Sebagai contoh, boleh mengibu umpah, membaiki bot atau sampan. Di samping itu, kerajaan juga menyediakan inisiatif kepada nelayan bila tibanya musim tengkujuh. Nelayan boleh meminta bantuan sara hidup kepada kerajaan dengan syarat-syarat tertentu. Oleh itu, secara kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah kejadian pasang surut air laut ialah naik atau turunnya kedudukan permukaan air atau lautan yang telah disebabkan oleh pengaruh daya graviti bulan dan matahari. Pasang surut juga menyebabkan perubahan kedalaman air. Air pasang yang melampau dan air surut berlaku semasa bulan baru dan bulan purnama iaitu full tide. Sebaliknya, pasang surut terendah dan air pasang berlaku pada masa bulan 1/4 dan 3/4 revolusi palsu bumi pasang perbani. Jelaslah bahawa semua yang telah dinyatakan serta dijelaskan telah mampu menambah serba sedikit pengetahuan umum terhadap kejadian pasang surut air laut dengan lebih mendalam. Tang 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 tang.